Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Malam ini 2 Zulhijjah 1444 Hijrah, pertemuan kedua bagi bulan Jun 2023, bulan terakhir bagi kita menamatkan separuh fasa pertama bagi tahun ini. Dan insya-Allah hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang telah kita lalui bagi setengah tahun ini adalah waktu yang terbaik pernah kita manfaatkan sebagai seorang mukmin. Hadirin sekalian, insya-Allah meneruskan bacaan daripada tanda dan peristiwa kiamat berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membaca berkenaan dengan satu tajuk peristiwa, iaitu pengeringan sungai Furat lalu menimbulkan gunung emas. Hilang pula tadi. Tanda ini tuan-tuan, puan-puan sekalian, ia merupakan suatu tanda yang boleh saya anggap sebagai famous lah, masyhur dipanggil, ya. Ada sebatang sungai yang berkepanjangan sekitar 2,800 km yang bermula daripada Iraq membawa ke Syria dan dam terakhirnya di Turki. Sungai ini dipanggil dalam bahasa Arab sebagai Furat. Dalam English dia panggil Euphrates gitulah. Ya. Sungai Furat pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sebut beberapa sungai dalam hadis. Sungai Nil, Sungai Furat. Nabi juga pernah sebut dalam sebuah hadis Nahrul Urdun, Sungai Jordan. Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan. Walaupun perkataan Jordan hanya wujud pada era 1900 ke atas. Baru lagi Jordan ni, ada sebuah negara Arab nama Jordan tu. Raja dia tu King Raja Abdullah II, the Hashemite Kingdom of Jordan, Al-Mamlakah Al-Hashimiyah Al-Urduniyah dalam bahasa Arab. The Hashemite Kingdom of Jordan, dia keturunan Bani Hashim lah, keturunan Nabi yang ke-41, raja dia. Yang memisahkan Jordan dan Palestin atau Israel adalah Sungai Jordan. Okey, Nabi pernah sebut dalam hadis berkenaan dengan sungai ini. Namun tak ada siapa yang mengetahui akan sungai itu pada waktu Nabi sebut 1400 tahun dahulu. Nanti saya ungkapkan kenapa, tuan-tuan, ya. Baik. Kita baca tentang Sungai Furat dulu. Bila sebut Sungai Furat, maklum tak ada sahabat yang tak tahu Sungai Furat itu lokasinya kawasan terpanjang berada di dalam negara Iraq dan masih wujud sehingga ke hari ini. Dan keadaan semasa sungai ini mengalami penyusutan isi padu air, atau kita bahasa mudah pengeringan,
sejak 2001 dengan begitu mendadak. Terlalu mendadak dia punya penyusutan, hingga ada di kawasan-kawasan tertentu sudah boleh dilintasi dengan berjalan kaki. Okey. Apa kata Nabi berkenaan dengan sungai ini? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pertama, tanda kiamat ini jadi famous because kekuatan hadisnya disepakati kesahihan menurut syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. So tak ada orang boleh petikai lah tentang kesahihan hadis ini. Nabi menyatakan, diriwayatkan ataupun bersumber daripada nuqilan Abu Hurairah yang menyatakan Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yahsiral furatu an jabalin min zahab. Tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah sungai Furat mengeluarkan gunung daripada emas. Gunung emas, tuan-tuan. Simpanan emas dunia terbanyak pun ini emas yang telah dikeluarkan lah, emas yang telah digali. Penyimpan terbanyak sebenarnya London, ya? Bank of London, Needle Street, bawah tu lah, bawah tanah tu. Itu hasil emas yang dia kaut daripada semua negara-negara yang dia jajah, termasuk tanah Melayu, ya. Itulah pusat penyimpanan emas paling banyak dalam dunia setakat ini. Itu pun belum menyamai sebuah gunung yang kecil, belum lagi. Tapi Furat dia akan keluarkan gunung emas, yaqtatilun nasu alaih, yang menyebabkan manusia akan berperang atas hal tersebut. Fayataqattalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Nabi beritahu, daripada setiap 100 orang yang berperang, 99 mati, kata Nabi. Dahsyat peperangan itu, ya. Wa yaqulu kullu rajulin minhum, berkata setiap orang yang pergi berperang di situ, la'alli akunu ana alladhi anju, semoga aku nanti merupakan satu-satunya orang yang selamat. Baik, hadirin sekalian, sudah berlaku belum benda ni? Belum. Furat belum pernah mengering secara total sejak Nabi ungkapkan hadis ini 1400 tahun dahulu. Dan belum pernah ia mengeluarkan gunung emas daripada dasarnya seperti yang Nabi sabdakan. Baik, tuan-tuan, peristiwa-peristiwa kiamat ini ada perkara yang disepakati telah berlaku, ada perkara yang disepakati belum berlaku, ada perkara yang tak dapat ditentukan kebenaran kerana berlaku perbezaan pendapat. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Nabi pernah sebut tentang kemunculan api di Madinah, dan itu telah disepakati berlaku pada sekitar era 600 Hijrah. Mereka yang hidup di zaman itu di bumi Syam tu, Syria, Palestin tu, menyatakan bahawa tanah kami ataupun tempat kami terang pada waktu malam disebabkan oleh api yang menyala dari kota Madinah itu. Wah, tuan-tuan, bayangkan. Jadi dari mana dah berlaku dah, ya. Cumanya penduduk Madinah berasa ajaib, takjub, kerana mereka tidak merasai bahang kepanasan api itu. Tapi besar tak besarnya, dia menerangi sampai ke mana? Dia menerangi sampai ke bumi Syam itu, terangnya api tersebut. Dia berlaku di kawasan Hurrah, di kawasan batuan hitam di pinggir kota Madinah. Macam mana api itu padam? Ulama yang hidup pada waktu itu memfatwakan segala peralatan lara yang ada di rumah setiap ahlul Madinah, penduduk Madinah, hendaklah dikeluarkan dan dicampakkan ke dalam nyalaan api itu.
Kalau zaman kita berlaku, TV habis semua kena campak lah tuan-tuan. Lingkup belaka. Tak tinggal apa dalam rumah, benda lawa semua habis. Kan? Tak ada lah tuan-tuan, CD-CD lama semua, A-Ramli semua habis lah. Kan? Gone. Rupanya tuan-tuan, penduduk Madinah pada waktu itu ramai yang menyimpan alat-alat hiburan. Hiburan zaman tu lah, sesuai lah zaman tu. Mereka campak semua, maka terpadamlah api tersebut, tuan-tuan. Ini contoh perkara yang disepakati telah berlaku. Contoh perkara yang disepakati belum berlaku, seperti apa yang kita baca pada malam ini, pengeringan sungai Furat dan ia mengeluarkan segunung emas yang menyebabkan manusia berperang atas peristiwa itu, belum berlaku. Ada perkara yang diperbincangkan. Contohnya tuan-tuan pernah dengar tak sebuah tasik bernama Tasik Tiberias? Tasik Tabari bahasa Arab sebut. Kadang-kadang dipanggil dengan Tasik Galili. Orang Yahudi memanggilnya sebagai Tasik Kinneret. Dia merupakan tasik air tawar yang berada di Israel pada hari ini. Tasik ni famous lah tuan-tuan. Kenapa tasik ni famous? Sebab dia wujud dalam sebuah hadis Muslim. Cerita Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang berlayar jumpa Dajjal di sebuah pulau. Hadis ni memang ganjil tuan-tuan. Saya ada sedikit pandangan yang agak berbeza lah dalam pensabitan hadis ini, tapi saya tak bawa secara publik lah tuan-tuan. Okay? Secara umumnya saya tidaklah menerima 100% maklumat daripada hadis ini. Dia ada banyak sebab daripada segi pensabitan dan sebagainya, tapi umumnya dia ada dalam Sahih Muslim. Namun hadis ini tidak diriwayatkan oleh mana-mana imam lain kecuali Imam Muslim. Tak ada imam lain. Bukhari pun tak ada, imam lain pun tak ada. Dan cerita ini pula dia tunggal, hanya diceritakan oleh Tamim Ad-Dari kepada Nabi SAW. Dan lebih ajaib, inilah satu-satu hadis yang Nabi ambil daripada seorang sahabat. Itu tak pernah berlaku. Tak ada bentuk hadis ni terbalik, Nabi ambil dari sahabat. Tak ada. Semua sahabat ambil daripada Nabi. Tapi cerita ni terbalik. Nabi dah jadi orang kedua yang menceritakan daripada sahabat Tamim Ad-Dari. Okey tuan-tuan, tak apalah. Kan dalam cerita tu Tamim Ad-Dari dia jumpa Dajjal. Dajjal tanya tentang sebuah tasik, Tasik Tabariyah. Yang Dajjal tanya, airnya masih ada ke atau sudah kering? Kata Tamim Ad-Dari, airnya masih ada. Dajjal jawab, hampir sahaja nanti airnya akan mengering. Maka tasik tu jadi famous, jadi popular. Kalau tuan-tuan pergi masuk ke Israel hari ni, tuan-tuan boleh pergi tasik ni, naik bot jadi tempat peranginan. Okey, tasik ni ialah namanya pun tasik. Pasang surut air itu memang berlaku. Okey, ramai daripada kita, terutama orang-orang yang mengkaji dan fokus tentang hadis akhir zaman ini, sentiasa memerhatikan tasik ini. Dia kering ke tidak? Dia kering ke tidak? Dan ramai yang menyatakan bila dia kering, Dajjal keluar. Walaupun dalam hadis tu sebenarnya Dajjal tak pernah sebut yang dia akan keluar bila tasik tu kering. Dia hanya beritahu tasik tu akan kering. Dia kata macam tu. Baik, hadirin sekalian, dah pernah kering ke tasik ni? Ini jadi satu soalan. Okey, baik, tuan-tuan maklum bahawa Baitul Maqdis Al-Aqsa itu dibuka oleh kaum muslimin pada 16 Hijrah, zaman Umar jadi khalifah. Sebelum itu kawasan tinggal dan berkunci dimiliki oleh Empire Rom. Rom serahkan kepada Umar, dibuka pada tahun 16 Hijrah, kekal menjadi milik kaum muslimin sebagai kota suci yang ketiga, sehinggalah pada tahun 1099
1199. Apabila datangnya tentera salib daripada Eropah Barat. Mereka ni orang Viking, tuan-tuan, ya, puan-puan sekalian. Mereka invade, jajah tanah Eropah Barat, keluarkan mereka daripada Dark Ages, zaman kegelapan, dan mereka tubuhkan angkatan tentera salib di bawah Blessed Christian ataupun gereja Katolik. Dia orang pergi attack Baitul Maqdis pada tahun 1099 dalam perang salib yang pertama. Itulah kali pertama kaum muslimin kehilangan Baitul Maqdis dalam sejarah. Boleh tuan-tuan faham? Baik. Berapa lama mereka conquer? 80 tahun. Sekarang Israel duk tubuh negara 1948, baru 75 tahun hingga tahun ni. Maknanya kalau ikut umur 80 tahun, 5 tahun lagi Baitul Maqdis bebas. Kalau ikut 80 tahun lah. 80 tahun. Ya. Dia jajah takluk Baitul Maqdis. 1179. Tahun ke-80 lah. Munculnya satu angkatan tentera daripada keluarga Ayyubiyah. Siapa nama pemimpin dia? Panglima dia? Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau telah memimpin satu angkatan tentera bagi tujuan membebaskan Baitul Maqdis. Apa strategi yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Ia menutup aliran air masuk ke sungai ia menutup aliran air yang masuk daripada Golan Heights masuk ke Tasik Tiberias. Dia tutup terus. Dan kebetulan waktu itu musim panas kemarau. Okey. Apa jadi Tasik Tiberias? Airnya menyusut dan dikatakan sampai ke suatu tahap yang akhir, sebab tuan-tuan, perang salib ni berlaku 170 tahun. First yang tentera salib ambil Baitul Maqdis tu perang salib pertama. 80 tahun kemudian ketika Salahuddin Al-Ayyubi muncul dan bebaskan Baitul Maqdis, itu perang salib yang ketiga. Dia ada 6 siri lagi, tuan-tuan. Angkatan tentera Islam yang mempertahankan Baitul Maqdis selepas Salahuddin Al-Ayyubi mengekalkan kaedah menutup aliran air masuk. So, tuan-tuan, tentera apa? Salib, mereka tidak punyai sumber air minuman mereka untuk survive. Itu antara sebab mereka kalah kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai perang salib tahun ke-170, Salahuddin Al-Ayyubi pun dah tak ada, dah meninggal. Kerajaan keluarga Salahuddin pun dah tumbang terbalik lah. Waktu tu dah ditumbangkan oleh kerajaan Mamalik. Sultan Mamalik pada waktu itu, perang salib terakhir yang ke-9, berperang menang juga, hadirin sekalian. Sehingga pada waktu tersebut tentera salib yang datang, ya, hanya melintas sahaja di kawasan Tasik Tiberias, dan mereka hanya menyatakan dahulu dikhabarkan Tasik ini mempunyai airnya. Tak ada lah. Ya. Okey. Bila aliran air tu ditutup, dia pergi ke mana, tuan-tuan? Dia tak boleh tutup saja. Kalau tutup, dia jadi empangan pula di sebelah hujung tu. Dialirkan ke suatu kawasan, dikatakan kawasan itulah pada hari ini menjadi Jordan River, sungai Jordan, yang asalnya dahulu di zaman Nabi tak wujud sungai itu. Tuan-tuan, ada pendapat kata, okey, kan saya sebut hadis tentang sungai Jordan di awal tadi. Apa perawi cakap tentang hadis tu? La adri ainal urdun yawma idzin fil ard. Aku tak tahu di manakah Jordan di atas muka bumi pada hari ini. Mana wujud negara Jordan tu, tuan-tuan? 1400 tahun dulu. Jadi bila Nabi cakap Nahrul Urdun, sungai Jordan, Jordan River, mana sahabat nak tahu? Jordan pun tak tahu.
Persoalannya, ada yang menyatakan sungai itu dulu dipanggil sebagai Nahrus Syam, sungai Syam. Tapi Nahrus Syam ni tak pernah disebut. Sedangkan orang-orang Quraisy, mereka pergi tak? Pergi ke Syam, dagang. Tapi mereka tak pernah sebut tentang sungai Syam. Yang mereka kenal pada masa itu 3 benda yang menjadi sumber air penduduk Syam. Tasik Tiberias yang kita cerita tadi, okey. Kemudian mata air Zughar. Mata air Zughar ni kawasan antara Jordan dan Israel juga. Dia menjadi sumber air bagi tanaman di situ. Dan yang ketiga, air yang tak boleh dimanfaatkan, iaitu laut mati. Itu yang famous. Tak ada orang boleh minum laut mati. Mandi pun dia pun akan hydrate lah. Garam dia terlalu tinggi. Ada ni sekalian. Jadi ada persoalan, kemungkinannya sebenarnya sungai Jordan yang ada pada hari ini tak wujud pun lagi di zaman Nabi. Hanya wujud selepas aliran air masuk ke sungai, ke Tasik Tiberias itu ditutup dan dilencongkan menjadi sebatang sungai, ya, yang mengalir antara Bukit Jur dan Bukit Dan. Itulah namanya Jordan. Itu asal cerita dia. Okey? Baik tuan-tuan. Boleh follow ni saya cerita ni. Ni ya. Ni saya cerita benda yang tak biasa kita jumpa dalam kuliah Maghrib lah kan. Okey. Biasa tuan-tuan dah 29 hari, 28 hari biasa kuliah ni kita dapat amalan-amalan kan. Ini kita cerita lain sikit, maklumat-maklumat. Okey, yang sebenarnya dia berkait dengan apa yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bicarakan dulu. Baik tuan-tuan. Okey. Sambung balik kisah kita. Kata pengarang, apa yang dimaksudkan dengan gunung emas di sini bukanlah minyak bumi, sebagaimana pendapat Abu Ubayyah, seorang ulama, dalam komentarnya terhadap kitab An-Nihazah fil Fitan. Kitab An-Nihazatul Fitan ini karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Seorang ulama bernama Abu Ubayyah telah mengambil kitab ini dan membuat ulasan komentar terhadap, ataupun kita panggil syarah lah, dia syarahkan pula kitab itu. Beliau beritahu bahawa gunung emas itu sebenarnya adalah minyak bumi. Dia kata, ya, baik. Tapi pengarang kitab yang saya gunakan ini, tesis master ni, beliau bantah, bukan, tak boleh kita ubah kepada makna minyak bumi dengan beberapa hujah. Pertama, hadirin sekalian, nas hadis menyebutkan lafaz jabal min zahab, gunung daripada emas. Sedangkan minyak bumi bukanlah emas secara hakiki, kerana emas merupakan galian yang kita maklum. Ini pendapat yang pertama, hujah yang pertama. Hujah yang kedua, Nabi memberitahu bahawasanya air sungai itu akan menyingkapkan, akan kering dan mengeluarkan emas yang dapat dilihat secara nyata oleh orang ramai. Sedangkan minyak bumi itu cara dikeluarkan adalah dengan cara digali daripada perut bumi dengan kedalaman yang berbeza-beza. Okey. Walaupun Arab ni minyak dia memang kat darat lah, ada juga kat laut. Macam negara seperti Qatar, Bahrain, mereka ada telaga minyak, telaga gas di laut. Macam Qatar tu kecil je kan. Tapi dia punya gas dia the largest punya telaga dalam dunia. Sebab tu dia kaya. Baik. Yang ketiga, hujah ketiga, Nabi mengkhususkan sungai Furat dengan keistimewaan ini tanpa menyebutkan ianya berlaku di tempat lain. Tak. Sedangkan minyak bumi tidak hanya ditemui di Iraq, tetapi dia ditemui di pelbagai tempat, sama ada di darat maupun di laut. Macam kita di laut lah. Kalau Indonesia, kalau daripada Aceh, bandar udara airport Sultan Iskandar Muda Aceh tu, tuan-tuan naik bas pergi ke Loksmawi. Loksmawi dulu kena juga tsunami tahun 2004, tapi naik bas tu lama, dekat 6 jam jugalah kan. Tuan-tuan akan jumpa beberapa tempat galian Pertamina minyak dia dekat darat.
Walaupun dia punya jumlah tak sebanyak Malaysia lah, tapi ada lah. Macam tu, ya. Baik. Jadi kalau kata minyak, tempat lain pun ada. Sedangkan hadis ni Nabi hanya fokuskan kepada sungai Furat. Yang keempat, Nabi menyatakan bahawa orang-orang akan berperang di sisi perbendaharaan emas ini, dan tidak diberitakan bahawa mereka berperang ketika digalinya minyak bumi, ya, dari selain sungai Furat. Okey. Bahkan tuan-tuan, ini hujah yang paling kuat sekali. Dalam satu sabdaan Nabi yang lain, Nabi menyatakan akan larangan kaum muslimin untuk mengambilnya. Nabi larang. Sedangkan minyak bumi semua negara Arab kaut habis. Okey. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, ya, sesungguhnya kata Ubay bin Ka'ab dengar satu sabdaan Nabi. Nabi sebut manusia ini la yazalun nas, manusia ini akan tetap sentiasa berselisih dan bertegang urat dalam mencari kekayaan dunia, kata Nabi. Bila Ubay bin Ka'ab dengar sahabat duk sebut perkataan Nabi ini, Ubay bin Ka'ab kata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, yushikul furatu ay yahsira an jabalin min zahab. Akan tiba waktunya nanti sungai Furat akan mengeluarkan gunung daripada emas. Faman hadarahu, kata Nabi, fala ya'khudhu minhu syai'a. Siapa yang sempat pada peristiwa itu berlaku, janganlah kamu pergi untuk mengambilnya, kata Nabi. Nabi larang, jangan pergi. Sebab apa? Kalau dah 199 mati, kan, dia macam ni lah, tuan-tuan boleh faham macam ni. Sekarang ni ketenteraan by nation, negara. Negara-negara ni kuasa besar tak akan tertinggal lah untuk hantar tentera bagi mendapatkan emas tersebut. Tapi apa jadi kepada tentera yang dihantar? Hadirin sekalian, 99% kekuatan tentera itu musnah, habis, lingkup, seperti matinya semut kerana gula. Macam tu lah. Sebab tu Nabi pesan kepada kaum muslimin, jangan pergi. Kenapa? Allah telah allocate harta ini untuk kerajaan Islam yang benar di akhir zaman ini. Kerajaan Islam yang bertapak di Baitul Maqdis nanti. Belum lagi terjadi. Okey? Baik, ini dia hadirin sekalian. Jadi, wallahu alam, ya, ia adalah suatu tanda yang belum lagi terjadi, tetapi kita amat yakin zaman ini zaman yang amat-amat menghampiri kepada tanda ini. Sebab Iraq, kita tak tahu sebabnya dia keluar di mana, tuan-tuan. Sebab sungai Furat ni dia 3 wilayah, Iraq, Syria dan juga Turki. Dan tuan-tuan kena faham kenapa US sangat gilakan Iraq, sehingga mereka berjaya pun akhirnya untuk conquer dan menguasai Iraq sehingga ke hari ini. Okay? Dah berjaya lah. Operasi ketenteraan terakhir dia, US ni dah buat operasi ketenteraan ke atas Iraq ni sejak tahun 90 lagi. Zaman tu saya kecil lagi. Dia perang dulu kan dengan Iraq kan, zaman ayah George W. Bush dulu. Perang dengan Saddam juga, tapi dia kalah. Kemudian tahun 2003 dia perang balik, anak dia buat, George W. Bush menang, yang berakhir dengan penangkapan Saddam Hussein dan hayatnya berakhir di tali gantung. Okay. Lepas daripada tu US conquer Iraq. Emas semua dibawa ke London, minyak diserahkan kepada Amerika. Saya tahu tuan-tuan, sebab saya dulu masa awal-awal balik daripada Mesir dulu, tuan-tuan, saya dulu bekerja sebagai penterjemah dengan satu syarikat konsultan yang menguruskan latihan-latihan syarikat ExxonMobil. Syarikat ExxonMobil tu, dia orang banyak buat safety training di Terengganu, TSTC, Kijal, Terengganu apa TSTC, saya pun tak lupa, tempat training center lah, safety training. Training tu untuk staff-staff ExxonMobil, dia tak buat di sana, di Iraq. Faktor keselamatan macam-macam lah, dia kata susah lah buat, dia buat di Malaysia. Dia buat di Malaysia, dia hantar tu tiket flight daripada Iraq apa semua tu kan, terbang sampai ke sini KLIA.
Apa semua. Lepas tu dibawa naik bas sampai ke Terengganu, training kat sana 2 minggu. Lepas tu tukar badge. Kan? Macam tu. Masa tu sedap juga income dia kan. Dia bayar tu sedap tuan-tuan. Exxon Mobil ni bayar 1,000 sehari. Kan? Dah berlalu pegawai lembaga hasil jangan cari saya dalam berlalu dah ni cerita ni. Kan? Kan begitu. Waktu tu lah. Tapi dia bukanlah job tetap. Kalau ada lah, kalau tak ada lah kan tuan-tuan. Ya. Jadi dia hantar tu semua orang Iraq yang sepatah haram bahasa Inggeris pun tak tahu. Very good dia tak tahu. Apa dia? Orang kata tak boleh cakap Inggeris ni very good mesti dia tahu. Dia tak tahu. Syiah belaka, tuan-tuan. Semua Syiah. Habis training tu semua pakat nak belanja saya. Kan? Yallah roh Kuala Lumpur. Oh, kata boleh saya nak bawa pergi Kuala Lumpur jalan-jalan boleh lah. Kan? Teruk tak teruk Syiah ni tuan-tuan. Dia selamba dia tanya kita. Dia bukan dia anggap kita ni ustaz ke apa. Dia anggap kita ni boleh cakap Arab. Kan? Tuan-tuan tahu dia nak cari apa? Saya nak sebut pun malu. Dia cari grow. Kan? Dia pergi cari khidmat terlarang tu. Saya kata lah haram. Saya kata haram. La nikah mut'ah. Tuan-tuan, Syiah kan boleh nikah mut'ah. Nikah kontrak. Sa'ah wa sa'atain bas dia kata. Apa maksudnya? Nikah mut'ah 1 jam 2 jam kontrak habis. Saya kata, punyalah senang kau punya agama. Kan? Syiah. Itu cerita dia. Tapi saya tak layan lah kan. Kata kau nak jalan, kau jalan lah. Aku malah nak follow dah balik lah kan. Cerita. Ya, itu syarikat US Exxon Mobil dulu masuk Iraq. Dia habis dekat semua minyak-minyak apa semua kan. Itulah dia. Kena hakikat dia. Dia masuk. Okey. Kemudian tuan-tuan boleh tengok apa yang jadi di Syria. Apa yang jadi di Syria ini pun sedikit sebanyak sebenarnya memberi kepada sebuah isyarat mereka juga inginkan sebahagian kawasan Syria yang menjadi aliran sungai Furat. Betul, Syria hancur bu, tuan-tuan. Damsyik dia tak kacau, tapi kawasan yang terlibat ataupun terkait dengan sepadan Turki dan juga kawasan sungai Furat, dia orang kacau, dia orang nak. Tak berkesudahan, 12 tahun dah punya cerita. US tak masuk attack Syria, tapi dia gunakan rakyat Syria sendiri untuk tumbangkan Bashar. Itu cerita dia. Okey. Turki. Kawasan Turki di timur Turki yang mempunyai aliran sungai Furat ini diinginkan oleh puak pemisah Kurdish. PKK tu. Kalau biasa dengar berita dunia lah. Ada satu bangsa dalam dunia ni mereka tak ada negara tuan-tuan. Dia ada satu negara sebenarnya, Kurdistan, tapi ada etnik mereka yang tidak mempunyai nationality. Orang-orang yang hidup tanpa sebuah kerakyatan yang sah. Majoriti mereka bangsa Kurdish. Duduk di Iraq, duduk di Syria, duduk di Turki, duduk di kawasan perbatasan. Bangsa ni bijak. Tapi itulah nasib mereka. Ya, sebenarnya Kurdish ni tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi Kurdish. Sebenarnya dia bangsa Kurdish. Tapi ada pihak barat yang telah mengatur bangsa ini sampai jadi macam tu. Mereka nak menggunakan bangsa ini di zaman kita, di akhir zaman ini, untuk kerja yang sedang mereka buat. Apa yang sedang mereka buat? Puak pemisah Kurdish, puak bersenjata, tuan-tuan, berpengkalan di Syria. Yang peliknya tuan-tuan, Bashar Assad dia anti Amerika, tapi dia beri jalan kepada puak pemisah Kurdish untuk berpengkalan di tempat dia, di negara dia. Walaupun dia tahu penajanya adalah Amerika. Tujuan dia berpuak PKK ni pergi attack kawasan timur Turki untuk mendapatkan wilayah pemisah, wilayah yang terpisah. Dan bertempurlah puak Kurdish ini dengan tentera nasional Turki. Tuan-tuan. Sebab itu Recep Tayyip Erdogan dia anti kepada Bashar Assad. Sebab apa dia anti kepada Bashar Assad? Sebab Bashar Assad dia memberikan ruang untuk puak Kurdish bertapak di negara dia untuk attack kawasan timur Turki. Kawasan apa yang dia nak? Kawasan yang menjadi aliran sungai Furat. Siapa penaja dia? US Barat. Ni cerita dia, hadirin sekalian. Tuan-tuan rasa US ada saja ke buat? Kenapa banyak-banyak tempat kawasan tu juga yang dia nak? Dia baca hadis. Itulah jawapan dia. Dan dia percaya.
dan dia cuba untuk melawan sebuah takdir yang telah tertulis, yang Allah tetapkan. Allah dan Nabi dah bagi tahu 99 akan mati daripada 100. Mereka conquer lah macam mana pun, mati belaka tuan-tuan. Tapi mereka cuba untuk mendapatkannya. Jadi wallahu alam, kita pun tak tahulah hadirin sekalian bilakah benda ni akan berlaku. Tapi saya mungkin dapat rasakan bahawa benda ni tidak mengambil masa yang lama daripada zaman kita pada hari ini. Apatah lagi drastiknya sejak 20 tahun yang lalu berkenaan dengan pengeringan air sungai Furat ini, yang dilihat semakin menyusut dari masa ke semasa. Namun timbul banyak pendapat, daripada mana emas ini? Wallahu alam. Mungkinlah tidak ada kepentingan untuk kita membahaskannya, tetapi ada pendapat yang menyatakan bahawa ianya merupakan timbunan emas kerajaan Farsi dahulu. Farsi ni sebuah kerajaan yang sangat gilakan harta tuan-tuan. Kaya tak kayanya Farsi ni, dia menumbangkan Babylon. Babylon ni pengasas dia ayah Namrud. Okey. Babylon ni adalah satu-satu government terawal yang melaksanakan, dipanggil sebagai zaman hari ini dia panggil sebagai one world government lah. Sebab Babylon berjaya conquer kerajaan-kerajaan yang ada pada masa tu dan disatukan di bawah satu pentadbiran Namrud tu. Sebab tu dia action sampai macam tu. Tapi nak katanya hebat setara mana pun Babylon di bumi Iraq dulu tuan-tuan, dia Iraq tempat dia. Okey. Dia kekal menjadi mitos taman tergantung Babylon tu. Apa cerita dia? Sebab orang tak jumpa kan benda tu kan. Tapi Babylon ni akhirnya tumbang di tangan Cyrus the Great, Raja Farsi. So kekayaan yang dimiliki oleh Farsi itu, oi, tak tahu nak cakap banyak mana. Kisra dia Raja Farsi dipanggil Kisra, gelaran dia. Nabi pernah tulis surat, dia koyakkan surat Nabi kan. Zaman Nabi, Raja Farsi pada waktu itu, hadirin sekalian, bukan nak kata nak cerita kaya dia lah. Sarung bantal dia itu, anyaman corak dia benang emas tulen. Cara tu dah hidup. Kepala paip tuan-tuan jangan tanya lah. Kalau dah bantal saja anyaman dia emas, kepala paip confirm emas. Kan? Benda dahsyat tak dahsyat. Tapi tak ada benda tu. Allahu alam, hadirin sekalian. Adalah pendapat yang menyatakan kemungkinan harta-harta inilah yang Nabi maksudkan daripada gunung emas yang akan keluar daripada dasar sungai Furat. Allahu alam. Saya tak kata ya, saya tak kata tidak, kerana dia belum lagi terjadi. Mungkin ada gunung emas betul, Allahu alam. Macam orang dakwa gunung ledang tu, orang kata sebesar-besar emas di atas muka bumi. Itu realitinya Allahu alam lah, kita pun tak tahulah. Tapi kalau orang yang saya pernah kenal lah dengan seorang kontraktor pasang menara telco tu kat gunung ledang tu, dia kata memang ada gangguan frekuensi yang besar disebabkan oleh, tak tahulah bawah ni ada apa Ustaz, dia kata macam tu lah. Allahu alam lah, dia lebih, saya pun tak tahulah benda-benda begini. Saya nukilkan saja apa yang disebut. Jadi hadirin sekalian, kita tak tahulah macam mana keadaan dia. Tetapi lately apabila beberapa kawasan di Sungai Furat semakin mengering, ya, mereka memang temui seakan ada kota yang tenggelam di bawah sungai tersebut. Sebab mereka menemui building-building seakan istana yang boleh dimasuki hingga kawasan dalam lah. Allahu alam tuan-tuan. Ya. Tapi bila kita lihat ia telah disebutkan oleh Nabi, Allah panjangkan umur kita, kita lihat perkara ini, moga semakin memantapkan keimanan kita kepada kebenaran kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Hadirin sekalian, insya-Allah 8.35 insya-Allah kita nak tamatkan sikit lagi lah kuliah ini dan berbaki 7 minit. Hadirin sekalian, insya-Allah kita esok kita akan masuk 2 Zulhijjah, ya, hari yang kedua bagi 10 hari yang terbaik. Nabi sabdakan, ma min ayyamin ahabba ila Allah min amali salih. Tidak ada hari-hari yang lebih baik bagi Allah untuk seseorang hambanya beramal dengan amalan salih melainkan pada asyara awail min Zulhijjah, 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Pada saat ini tuan-tuan, orang-orang yang nak menunaikan fardu haji, saya pun tak perlu maklumkan kerana saya rasa tuan-tuan majoritinya sudah haji dan sudah pun pernah melalui perasaan itu, ya. Dan hadirin sekalian, kita sudah pastilah akan cuba untuk melakukan
segala kebaikan yang boleh kita laksanakan. Dan saya harapkan insya-Allah kita semua mengakhiri 10 hari yang terawal ini dengan satu ibadah, iaitu korban. Yang saya rasa majoriti daripada kita pun melaksanakan ibadah korban ini. Korban ini adalah merupakan satu tuntutan yang sangat dituntut, muakkadah, yang mana Allah tuntut ke atas hamba-hambanya yang mempunyai kelebihan harta pada tahun tersebut. Korban ni tuan-tuan, kita buatlah masa kita hidup. Tak perlu tuan-tuan wasiatkan ke atas harta tuan-tuan ketika mana kita dah tak ada nanti. Hari ini kalau kita tengok banyak orang datang kepada pihak masjid surau nak buat korban atas nama si fulan bin si fulan arwah, sebab ni wasiat. Tuan-tuan, wasiat ni ada garis panduan dia. Tuan-tuan tak payahlah berwasiat dengan korban, berwasiat dengan haji. Nak buat apa wasiat harta kita untuk orang badalkan haji? Kita dah haji. Yang cerita badal haji tu orang yang tak pernah haji. Tu je. Kita dah pernah haji, tak payah wasiat. Tuan-tuan, satu lagi, haji ni tak payah wasiat. Kalau kita tak ada kesempatan semasa hidup, terangkatlah kewajipan itu. Tetapi ia boleh digantikan oleh waris kita yang hidup. Anak-anak kita tahu ayah belum haji, mereka hajikan. Itu pun kalau mampu. Masalah dia sekarang ni, haji badal haji yang sebenar-benar badal haji bukan murah tuan-tuan. Badal haji tak ada 1,500, 1,800. Minimum 5,000 kalau nak buat badal haji. Kan? Jadi kalau ada kesempatan, orang waris yang hidup buatkanlah. Tapi kalau tak ada semasa dia hidup, tak sempat, faktor keuangan atau faktor kota dan sebagainya, terangkatlah kewajipan untuk dia. Tak payah kita wasiatkan nanti buatkan haji untuk saya, ataupun nanti sebahagian harta ni buatkan korban, tak payah. Korban ni masa kita hidup kita buat saja. Sampai masa bulan Zulhijjah masuk buat korban. Ada lebih buat korban. Bukan mahal pun tuan-tuan, ya. Bagi kita yang ada duit, ada pencen, ada sekian, satu bahagian 8 lebih kan. Dan korban ini seperti mana kita maklum, dia mewakili satu keluarga, bukan seorang individu. Suami melakukan korban, seluruh tanggungan suami, isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat, semua dikira melakukan korban. Walaupun kadang-kadang suami itu terkorban. Banyak isteri terkorban juga. Tapi kalau dia buat korban, memang empat isterinya dikira berkorban, termasuk anak-anak yang masih di bawah tanggungan. Sebab itu kalau kita faham syariat ni tuan-tuan, mudah. Isteri faham syariat, bang tak masuk korban tahun ni, nak masuk kan, entahlah dia kata Al-Amin ni harganya naik tahun ni. Contoh tak naik kan. Contoh tahun lepas dia kata baru 700 ni, tahun ni dekat 900, satu bahagian lembu ni mahal ni. Alah bang, dia kata tak apalah, saya bagi separuh, saya bagi 450 kan, abang 450 kita buat korban. Boleh kan tuan-tuan? Boleh. Nama siapa? Oh, ini dah kira satu bahagian kongsi 2 orang. Tak, itu tak dikira satu bahagian kongsi 2 orang. Sebab apa? Itu dikira satu bahagian mewakili keluarga tersebut. Itulah dia tuan-tuan, hukum syariat, hukum syarak kan. Itu dia. Boleh jelas tuan-tuan? Begitu. Allahu alam, hadirin sekalian, ya. Ini kalau kita jelas, mudah-mudahan insya-Allah kita tak akan terlepas lah, ya. Cuma orang katalah macam mana, sebab surau ni terhad, masjid ni terhad, korban ni banyak tempat tuan-tuan boleh buat kan. Kalau dah penuh masjid surau ni, tuan-tuan kontak lah mana-mana pemilik ladang lembu dan kambing. Ada je kambing dia orang tu kan, bagi ni saya nak buat korban, bagi nama, nanti tolong sembelih, tolong agih lah. Dah lah, begitu je lah. Kalau tuan-tuan nak pergi ambil bahagian, ambil lah. Kalau tak nak ambil pun tak mengapa, nanti dia orang urus lah. Begitu. Yang pentingnya buat korban. Macam mau buat haji kan, kalau buat haji tu pada 10 Zulhijjah tu kan, apa tu, sementara Malaysia melontar bila malam kan, tak silap saya lah kan. Pagi tu tuan-tuan dah boleh berjalan dekat Mina tu, pergi tempat kambing, tunjuk kan. Tu dia boleh cakap Melayu. Kam berapa 500 haji. Malaysia boleh 500 haji. Malaysia boleh, Najib boleh, Anwar boleh kan. Biasalah orang sana kan, dia tu kan. 500 lah, bagi 500 buat korban.
Tuan-tuan ambil daging nak bawa ke mana? Pakai dia tinggal situ, orang lain ambil lah. Tuan-tuan, ambil. Yang pentingnya kita melakukan korban. Itu dia, ya, insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan insya-Allah pada tahun ini Allah berikan kita kebaikan, ya. Allah berikan kita kerahmatan, dan insya-Allah sama-sama kita melaksanakan puasa hari Arafah pada hari yang ke-9 nanti, walaupun dia tak tally dengan hari Arafah di sana. Dan wallahu alam, mungkin ada ustaz yang berbeza, tetapi yang lebih tepat masalah doa mustajab hari Arafah ini, peruntukan itu untuk orang yang melakukan haji. Ya, untuk kita waktu mustajab doa kita adalah ketika waktu kita berbuka, ketika mana kita melengkapkan hari puasa Arafah pada 9 Zulhijjah tersebut. Okey. Baik, wallahu alam, insya-Allah tuan-tuan. Semoga Allah berkati usaha kita semua. Saya tamatkan di sini dululah, insya-Allah. Tuan Haji kita tak ada, jadi tak ada soalan. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada bulan harapan. Selamat menyambut hari raya Aidilazha. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat.